Einstein pernah berkata, kegilaan ialah melakukan perkara yang sama berulang-ulang kali sambil mengharapkan hasil yang berbeza. Dan inilah yang tengah dilakukan oleh kerajaan kita pada ketika ini. Melakukan perkara yang sama berulang-ulang sambil mengharapkan perkara yang berbeza akan berlaku. Kita tak faham sebenarnya. Adakah orang-orang yang berada dalam kerajaan perpaduan pada ketika ini dah hilang idea belaka sebenarnya? Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam biasa, sebelum kita bergerak lebih lanjut, tonton video ini terlebih dahulu. MIDF Research menjangkakan Bank Negara Malaysia BNM naikkan kadar dasar semalaman OPR sekali lagi sebanyak 25 mata asas pada separuh kedua tahun ini berikutan kadar inflasi kekal tinggi. Firma penyelidikan itu berkata kadar inflasi teras kekal berlarutan melebihi 3.5% berbanding purata 1.7% sebelum pandemik. Sementara kadar inflasi perkhidmatan pada 3.5% kekal atas purata 2.6% sebelum pandemik. MIDF telah meramalkan kadar OPR akan naik lagi pada tahun ini. Dan sudah pastilah ini akan meresahkan lagi orang ramai di luar sana bila mengenangkan OPR makin naik dan sebagainya. Makin terbebanlah mereka, terpaksa membayar lebih untuk installmen bulanan rumah mereka ataupun pinjaman peribadi ataupun bagi mereka yang mengambil air cagar. Inilah masanya untuk mereka terpaksa menambahkan lagi bayaran bulanan mereka. Sakit bang sebenarnya. Dahlah duit yang sedia ada ini pun tidak berapa cukup. Kena lagi tambah dekat bahagian pinjaman disebabkan oleh kenaikan OPR tersebut. Jadi kita rasa pelik. Macam biasalah, alasan mereka hendak menaikkan kadar OPR kalau tidak berkenaan dengan nak menurunkan inflasi, mereka kata nak menaikkan nilai ringgit. Soalnya, adakah dengan menaikkan OPR semata-mata boleh memastikan kita dapat menurunkan kadar inflasi serta menaikkan nilai ringgit? Jadi melalui video ini, kita nak jelaskan secara kampung apakah kenaikan OPR itu boleh mengakibatkan penurunan inflasi dan juga kenaikan nilai ringgit ataupun OPR bukanlah satu-satunya cara untuk memastikan kita dapat achieve kedua-dua perkara tersebut. Yang pertama, macam saya katakan tadi, kalau anda tanya mana-mana pakar kewangan, tak kira akan tetapi ke atau Let's Jom ke atau sesiapa je lah, mereka akan mengatakan bahawa kenaikan OPR adalah perlu untuk combat inflation dan dalam masa yang sama juga untuk mengukuhkan nilai ringgit. Kita cerita satu persatu. Untuk combat inflation, kaedahnya ialah bila kadar OPR naik, maka bayaran bulanan untuk installmen bulanan akan menjadi lebih tinggi juga. Bila kadar bayaran bulanan itu menjadi lebih tinggi, rakyat akan mengalami kekurangan duit untuk dibelanjakan. Jadi mereka tidak akan berbelanja dengan lebih banyak lah. Sebab apa mereka terpaksa berdikit-dikit. Bila mereka ini tidak mampu untuk berbelanja dengan lebih banyak, maka mereka ini kurang membeli. Bila mereka kurang membeli, permintaan akan menjadi berkurangan. Para pekedai mengalami masalah barang tidak laku atau barang tak jalan dan sebagainya. Jadi mereka terpaksa menurunkan harga barang sekaligus akan mengakibatkan penurunan kadar inflasi. Sebab barang dah jatuh harga kan? Nampak macam best. Apatah lagi dengan laporan daripada DOSM baru-baru ini yang mencatatkan inflation negara kita telah turun daripada 3.3% bulan April kepada 2.8% pada bulan Mei. Nampak macam menjadi. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, di sini kita ada masalah. Masalah yang pertama ialah penurunan harga itu hanya berlaku kepada barangan yang non-essential. Barangan yang orang tak pakai hari-hari. Macam barangan elektronik, macam telekomunikasi, kereta dan sebagainya. Tetapi barangan asas macam makanan, minuman, daging dan sebagainya, harganya tetap mencanak naik, tetap tinggi. Bahkan barangan kawalan pun ada yang dijual mengatasi harga kawalan. Jadi secara asasnya, memang atas kertas inflasi menurun. Tetapi dalam masa yang sama juga, rakyat tidak dapat menikmati penurunan inflasi tersebut kerana penurunan itu tidak berlaku kepada barangan yang core. Lagi satu, bila dia kata kenaikan OPR ini adalah untuk combat inflation, maka inflasi dah turun pun. Jadi apa perlu untuk naikkan kadar OPR lagi, betul tak? Dan lebih teruk lagi, saya rasa kenaikan OPR ini tidak akan menyebabkan harga barang turun dengan mendadak dan sebagainya. Ini adalah disebabkan oleh para pekedai ini juga, bukannya mereka ini tidak ada loan. Mereka tetap kena membayar pinjaman. Pinjaman premis kedai mereka, pinjaman rumah mereka sendiri. Mereka pun manusia juga meh. Bila mereka ini juga mempunyai pinjaman yang perlu dibayar dan pinjaman ini juga tertakluk kepada kadar OPR yang naik turun ini, maka mereka akan mengalami kenaikan kos. Bila mereka mengalami kenaikan kos,
Cuba teka, kenaikan itu akan diserapkan dekat mana? Ya, akan diserapkan kepada harga barangan. Jadi harga barangan juga kalau jatuh pun tak akan jatuh sangat. Bahkan dia akan meningkat lagi sikit disebabkan oleh kos yang ditanggung oleh para peniaga ini. Dan membenarkan rakyat juga mengalami masalah untuk membeli, kuasa membeli rakyat semakin kurang. Apa jadi? Rakyat tak mampu membeli, pegadai tak mampu untuk menjual barangan sebab dia tidak mampu untuk turunkan harga. Sudahnya kita akan mengalami kemelesitan ekonomi domestik. Kesan kerencatan ekonomi domestik ini adalah jauh lebih teruk berbanding kenaikan inflasi sebenarnya. Sebab apa? Duit tak berjalan dalam negara ini. Yang kedua, enough pasal inflation. Kita cerita tentang kenaikan OPR mampu untuk mengukuhkan nilai ringgit. Ini yang selalu disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata dekat Indonesia kadar OPR tinggi. Sebab tu para pelabur luar nak berlabur dekat Indonesia. Beli duit Indonesia sebab interest tinggi. Memang betul. Kadar OPR dekat Indonesia ialah 4.25%. Dan kadar SORA Singapura juga adalah 3.58%. Tak jauh pun dengan kita sebenarnya. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal untuk menyebut bahawa kadar OPR dekat Thailand adalah 2% sahaja. Dan Bas Thailand prestasinya jauh lebih baik berbanding dengan ringgit kita. Jadi, secara asasnya, kita boleh dibang jugalah. Kadar OPR tinggi itu akan memastikan nilai ringgit kita atau nilai mata wang itu menjadi lebih kukuh. Dan kalau anda perhatikan sejarah OPR negara kita ini pada tahun ini, kadar OPR kita telah naik pada 1 hari bulan Mei tahun 2023, kalau anda masih ingat. Sebelum itu, ringgit kita berbanding dengan US dollar adalah sekitar RM4.40, RM4.45, dia dekat kadar-kadar macam tu. Bila naik saja OPR pada 1 Mei 2023, ringgit kita menjunam pada kadar RM4.50, RM4.60 dan pada hari ini menghampiri harga RM4.70 untuk setiap dolar US. Jadi secara asasnya, walaupun kita telah menaikkan kadar OPR kepada 3%, which is satu kadar yang sama sebelum PKP dulu, tetapi nilai mata wang kita tetap lemah, tetap rendah dan sebagainya, bahkan lebih menjunam lagi. Maka adakah tepat kenaikan kadar OPR ini akan membantu untuk mengukuhkan nilai ringgit? Sebenarnya itu bukan satu-satunya asbab. Kalau kita perhatikan, begitu banyak sekali dana-dana asing telah dibawa keluar daripada negara ini, daripada bursa kita oleh para pelabur-pelabur asing. Inilah sebenarnya yang menyebabkan nilai ringgit kita semakin menjunam. Saya dah banyak kali sebut tentang perkara ini. Betapa sepanjang tahun 2023 ini, 18 minggu menyaksikan para pelabur luar ini menarik dana mereka berjumlah hampir 4 bilion ringgit. Bila para pelabur ini duk jual ringgit kita, jual kita punya equity dan sebagainya, dah sah-sahlah ringgit kita akan menjelambakan dekat pasaran. Sebab asyik kena jual je. Jadi bila ringgit kita terlambat dekat pasaran, apa akan jadi? Nilai ringgit kita akan merudum. Jadi sebenarnya kejatuhan nilai ringgit ini adalah berkaitan langsung dengan dana-dana asing yang keluar daripada negara kita. Dan mereka ini tarik keluar dana-dana itu sejak awal tahun lagi. Bukan sekarang-sekarang je. Ini bermaksud para pelabur asing ini sebenarnya tidak yakin dengan kerajaan negara ini. Kerajaan negara ini tidak ada polisi, tidak ada visi, tidak ada strategi ekonomi yang benar-benar mantap yang mereka boleh lihat secara depan mata. Pun sama juga, saya dah banyak kali sebut pasal perkara ini. Anda boleh tonton video-video saya berkenaan dengan ekonomi sebelum ini. Jadi, cakap terus terang, untuk menyelamatkan mata wang kita, bukan dengan menaikkan kadar OPR semata-mata. Semakin kadar OPR itu dinaikkan, semakin rakyat terjerut dan akan menyebabkan ekonomi domestik kita akan semakin terbeban dan sebagainya. Benda ini pernah diluahkan oleh salah seorang profesor berkenaan dengan ekonomi, saya lupa nama beliau, minta maaf, pada bulan Disember 2022 menerusi satu artikel dekat Utusan Malaysia. Rakyat tengah terbeban, kata beliau. Jadi jangan naikkan kadar OPR lagi. Itu sebenarnya yang kerajaan harus fikirkan. Dan kalaulah ada cadangan yang boleh saya berikan kepada kerajaan, pastikan rakyat banyak berbelanja. Memang betul, bila rakyat akan berbelanja, berkemungkinan besar harga barangan akan meningkat sedikit. Yelah, para peniaga kita ini kan suka mengambil kesempatan, bak kata menteri-menteri anda lah konon-kononnya. Tetapi bila rakyat banyak berbelanja secara domestik, kita punya aliran wang tunai dalam negara kita ini akan laju bergerak. Bila aliran wang tunai dalam negara ini laju bergerak, ini akan menyebabkan ekonomi domestik kita akan prosper. Bila ekonomi domestik kita akan prosper, para pelabur lihat, okay fine, rakyat Malaysia banyak membeli. Kalau aku melabur dekat sini, jual barang-barang aku, rakyat Malaysia akan beli dengan banyaknya. Jadi aku akan laku dekat sini. Jadi mereka pun berminatlah nak masukkan dia punya barang-barang dekat negara kita ini. Berminat untuk meletakkan perniagaan mereka. Berminat untuk membeli saham-saham kita. Kenapa? Kerana mereka melihat domestic cash flow kita cantik.
Itu sebenarnya, dan itulah strategi yang telah dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional ketika berhadapan dengan zaman pandemik. Kenapa Kerajaan Perikatan Nasional membenarkan rakyat untuk mengeluarkan duit KSP mereka sampai 4 kali? Supaya rakyat dapat menggunakan duit tersebut untuk berbelanja, untuk pergi melancong dalam negeri, untuk membeli barang-barang tempatan, untuk memastikan aliran tunai dalam pasaran tempatan kita ini bergerak dengan lancar sekaligus memacu ekonomi negara ini. Kerana itulah bukan satu kebetulan, ekonomi negara kita ini adalah ekonomi yang terbaik di rantau Asia Tenggara ini sepanjang tahun 2022 dengan perkembangan sebanyak 8.7%. Nampak tak dari situ tuan-tuan puan-puan sekalian? Jadi sekali lagi, tolong kepada kerajaan. Saya tahu anda mempunyai kuasa untuk menentukan kadar OPR. Ini adalah tertakluk kepada Akta 701 Bank Negara. Tolong hold kejap kadar OPR ini. Fikirkanlah cara-cara lain, strategi-strategi lain untuk memastikan yang kita dapat combat inflation dan dalam masa sama juga kita dapat mengukuhkan nilai ringgit, dan yang paling penting sekali, rakyat tidak terbeban dengan apa jua tindakan yang anda lakukan. Tetapi macam biasalah, kita hanya mampu memberikan nasihat. Dan siapalah saya yang bukan pakar ekonomi ini untuk menasihatkan Asian Tiger, Menteri Kewangan terbaik Asia tahun 1997 itu. Dan hakikatnya, kerajaan ini kerajaan mereka. Bak kata Sani Hamzan. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.